Rancangan santapan jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syahada la ilaha illallah, syahada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini, siri ulang kaji pada halaman 511 hingga 516. Kita lewati 6 halaman sebelum ini untuk kita mencongkil hidayah demi hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini kita akan bersama dengan tokoh yang disapa hidayah dalam hidupnya. Bersama pada hari ini adalah Profesor Dr. Taufik Yap Yun Hin. Selamat datang Prof. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak yang sama-sama kita pada hari ini bersama juga dengan doktor ataupun ustaz. Bersama ustaz. Amin. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, safas batuk sikit safas. Alhamdulillah. Dan kita ada tetamu istimewa hari ini Ustaz. Kita amat gembira amat suka hati untuk sama-sama kita mencongkil, berkongsi pengalaman bagaimana perjalanan Profesor Dr. Taufik sebagai Presiden Persatuan Cina Muslim Malaysia MAKMA dan secara langsung individu penting dalam dunia akademik di Malaysia sebagai Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah. Mari sama-sama kita mulakan sesi kita pada hari ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhan, berikanlah, tambahkanlah keberkatan, kebaikan dengan ilmu yang kita peroleh pada hari ini. Pada hari ini kita akan mengulang kaji halaman 511 daripada surah Al-Fath dan juga surah Al-Hujurat. Kita akan baca dahulu daripada ayat yang kedua daripada ayat surah Al-Fath ini untuk kita sama-sama melihat bagaimana peristiwa Hudaibiyah. Kita mulakan dulu dengan ayat pertama, diikuti ayat yang kedua, dan bagaimana konflik yang berlaku membawa kepada 1001 rahmat. Dan sudah tentunya kita juga nak melihat kepada apakah konflik ataupun junction, apakah yang berlaku dalam diri Profesor Dr. Taufik yang akhirnya memilih 1001 rahmat dalam kehidupan beliau. Kita mulakan dengan ayat 1 hingga 2 surah Al-Fath bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa ba'd. Yang saya kasihi lagi, saya mulakan tetamu undangan kita pada hari ini pada Safas yang sudi singgah ke teratak My Quran Time Nun, jauh dari negeri di bawah bayu Sabah bah. Jarang-jarang sebenarnya kita menerima tetamu dari Sabah ini. Lagi satu suasana ataupun fursah zahabiyah, masya-Allah, kesempatan emas yang bersama kita pada hari ini. Yang bahagia Profesor Dr. Taufik, selamat datang. Terima kasih. Lepas ni welcome. Betul betul. Kalau bahasa Cina macam mana? Huan Ying Ni. Ya itu pelannya Ustaz. Subhanallah. Terima kasih banyak Prof ya. Subhanallah. Tak lupa pada ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat Prof, dalam My Quran Time, selalu di dalam ruangan komen Facebook
ada seorang sahabat kita dari Kundasang. Kundasan. Selalu menyatakan sambil dia tengok tu dia kata mohon maaf saya minta izin kerana dah masuk waktu zuhur. Maksudnya dia mau mengikuti My Quran Time. So, sana zuhur awal kan? Ya, betul. Di subhanallah ini kita bawakan Wakil. Lepas ni lebih ramai orang Sabah lagi lah. Subhanallah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jadi subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah, sahabat Al-Quran semua, mari kita mulakan dengan sama-sama kita baca ayat yang kedua dari surah Al-Fath, muka surat 511. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita dah bacaan daripada ayat yang kedua. Agar Allah memberikan keampunan kepadamu wahai Muhammad ke atas dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya ke atasmu dan menunjukkanmu kepada jalan yang lurus. Perkataan zamb dalam ayat ini bukanlah sekadar dosa biasa, tetapi adalah satu kesilapan tidak tepat dalam berstrategi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah juga mengampunkan kerana zamb bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah sama dengan kita, ya. Nabi tersilap strategi pun itu dianggap sebagai satu kesilapan yang memalukan, ya. Tetapi bagi kita silap strategi, ustaz ya, doktor, dia mungkinlah kita ni, kalau saya orang biasa-biasa ni, dia tidak mencapai tahap seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pastinya ini berkaitan dengan peristiwa Hudaibiyah di mana ada konflik berlaku. Umat Islam daripada Madinah ingin pergi ke Mekah, ingin menunaikan haji, tetapi dihalang di Hudaibiyah selepas berjalan lebih 400 km. Satu perkara yang mengecewakan, tetapi Allah menyatakan dengan kemampuan mereka untuk taat kepada Allah dan Rasul, Allah menjanjikan diampunkan dosa yang telah lalu, apa yang akan datang, disempurnakan nikmat beragama itu dan akan dipimpin kepada jalan yang lurus. Inilah, ya, satu konflik membawa kepada 1001 rahmat. Bersama dengan Profesor Dr. Taufik Yap pada hari ini, kita ingin mengetahui bagaimana cabaran konflik dalam hidup, ya, yang membuat satu perubahan daripada agama sebelum ini kepada agama Islam, dan bagaimana akhirnya menuju kepada 1001 rahmat dalam agama ini. Bersama dengan Profesor Dr. Taufik. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz dan juga yang berbahagia Ustaz Tarmizi. Kalau kita melihat kepada perubahan itu berlaku, Ya. Dia merupakan satu perubahan yang agak drastik apabila daripada seorang yang kufur bertukar kepada seorang Islam. So perubahan yang ini mengambil satu perjalanan yang bukan mudah. Ya. Sebab kita terpaksa mengubah cara hidup kita dari kebiasaan yang ada kepada satu kebiasaan yang baru. So bagi saya bermula dengan pencarian tentang penciptaan manusia itu sendiri. So kenapa Tuhan ciptakan manusia? Kenapa kita wujud di dunia ini? Kenapa perlunya kita ada di muka bumi ini? Kemudian dari situ, dari pencarian tentang penciptaan manusia, saya mencari pencarian tujuan kehidupan. Ini doktor mencari ini ketika umur berapa tahun tu? Saya umur 15 tahun ketika itu, tahun 83. Ya, sebelum ini pun kami sudah ada berjumpa juga dengan individu yang akhirnya memilih Islam, tapi dia berlaku juga pada umur sekitar ini, ya. Apa yang menyebabkan? Bukankah waktu ini doktor happy-happy je sepatutnya? Saya memang happy-happy juga. Happy-happy juga. Okey. Masih Tetapi happy. oleh kerana kita tak tahu apa tujuan kehidupan kita, menjadi kita resah. Meresah sebab saya belum ada jawapan kenapa kita perlu hidup di dunia ini. Dan siapa yang menjadikan kita?
siapa manusia pertama sebenarnya? Saya tidak ada jawapan. Sehingga saya terpaksa mencari dan terus mencari, dan melalui kawan-kawan, melalui pembacaan dan melalui interaksi saya bersama dengan guru agama ketika itu. So inilah pencarian yang mana menyebabkan saya mencari siapa Tuhan itu dan apakah ciri-ciri Tuhan yang patut ada. Sebab sebelum ni sebagai seorang bukan Islam sudah tentu kita mengenal Tuhan itu dari bentuk sebagaimana kefahaman ketika itu. Jadi kita nak memahami konsep Tuhan tu macam mana sebenarnya. So apakah Tuhan itu mempunyai bentuk? Apakah Tuhan itu berbentuk banyak? Ataupun Tuhan itu mempunyai persamaan dengan manusia ataupun sifat manusia itu sendiri? Dan hasil daripada pencarian dan terus mencari, maka saya mula-mula saya jumpa ialah manusia yang pertama. Saya tak tahu kenapa ada manusia. Dari mana mulanya manusia itu? Apabila saya jumpa manusia yang pertama iaitu Adam, maka saya ingin mengetahui perjalanan hidup Nabi Adam itu sendiri sehinggalah ke hari ini manusia itu. Dan bagaimanakah sistem kenabian itu membawa arah tuju kehidupan kita sebagai seorang manusia. Dari situ juga saya amat tertarik dengan konsep di mana Tuhan adalah Esa. Tuhan itu tidak berdua, Tuhan itu tidak bertiga, atau Tuhan itu banyak. Sebelum ini kita mungkin percaya Tuhan ada di kawasan ini, ada di kawasan ini, ataupun di langit atau di bumi. Tetapi yang ini konsepnya Tuhan adalah satu dan tidak boleh kita imaginekan bagaimana bentuknya. Dan dia adalah kuasa yang paling besar. Dari situ saya juga dapat membezakan di antara Tuhan dengan makhluk. Tuhan adalah mencipta, makhluk adalah dicipta. Dan manusia itu tidak boleh sama dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak ada sifat makhluk itu sendiri. Sepertilah Tuhan itu tidak boleh mengantuk. Tuhan itu tidak boleh ada makan. Dia tidak perlu ada anak seperti mana manusia yang mempunyai anak, yang mempunyai isteri atau suami. Sudah tentu tidak boleh sama. Kalau sama, maka dia bukan bersifat Tuhan, dia hanyalah makhluk. Dan itulah ciri-ciri itu yang saya mencari dalam tempoh hampir sepanjang tahun itu, 83. 15 tahun. Ya, masa umur 15 tahun. 15 tahun. Dan walaupun saya pun kadang-kadang saya tidak boleh bayangkan kenapa dalam usia begitu, saya boleh begitu serius memikirkan ketuhanan. Sedangkan kalau kita lihat anak muda 15 tahun tu, budak itu dia tak pada fikir pun siapa Tuhan, kita tak kisah pun. Tapi memang saya tak boleh terfikir bagaimana saya masa itu memang memikirkan begitu mendalam sekali. Sehingga akhirnya saya mengambil keputusan bahawa Allah itu memang Tuhan saya kerana dia adalah bersifat Esa. Dia tidak ada dua, tidak ada tiga. Dia adalah tunggal, dia maha berkuasa, tidak ada persamaan dengan makhluk dan tidak ada manusia yang menyerupai kuasanya dengan Tuhan itu sendiri. Terima kasih diucapkan pada Profesor Dr. Taufik Yap berkongsi bagaimana susu galur awalnya berinteraksi dengan agama Islam ini sendiri, hampir setahun mengkaji, dan sudah tentu bila nak tahu apa menyebabkannya pun tak dapat tahu macam mana, tetapi Allah melorongkan untuk berfikir sesuatu yang lebih serius, yang lebih perlu difikirkan berbanding dengan biasanya kalau umur muda-muda ini ialah kalau zaman PKP Ustaz, game lah. Main game, ataupun kalau waktu itu mungkinlah pergi main ke, pergi jola-joli ke, tetapi rupa-rupanya itu antara topik yang diberi perhatian oleh Profesor Dr. Taufik Yap pada umurnya 15 tahun. Dan bercakap tentang serius ini, dalam ayat yang ke-11 surah Al-Fath ada cerita tentang orang yang tidak serius. Mari kita baca ayat yang ke-11 bersama Ustaz Tarmizi untuk sama-sama kita pada umur 15, 25, 35, 55 jangan jadi tidak serius, kerana Dr. Taufik ketika serius itu perlu membuat keputusan yang besar dalam hidupnya. Ayat 11 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, yang bahagia Prof, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita nak berganjak ke ayat yang ke-11
di halaman yang ke-512. Kita nak baca sama-sama, ayat dia agak panjang, kita baca secara murattal insya-Allah. Ayat yang ke-11. Ayuh kita gemakan sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم. Astagfirullahalazim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-11 menceritakan tentang satu kumpulan manusia yang tidak bersama Nabi daripada Madinah pergi ke Mekah balik kampung untuk menunaikan haji tersebut kerana ia adalah suatu perkara yang mencabar, sehingga kan mereka memberi alasan syaghalatna amwaluna wa ahluna, iaitu kami ni sibuk dengan harta kami, bisnes kami, dengan ahli keluarga kami, doktor ya, sehingga kami kata kami tak sempat nak join ya, kami ada hal. Jadi memberitahu ada hal pada perkara yang besar ini adalah satu penyakit yang dirakamkan pada ayat yang ke-11. Malah mereka meminta pada Nabi fastaghfir lana, tolong mintakan ampun untuk kami, kerana bila Nabi memaklumkan nama mereka di khalayak, itu sebagai reputasi untuk mereka lebih lagi diterima agar lepas ini makin lagi terkenal dan mendapat habuan-habuan dunia. Jadi bila bercakap tentang perkara ini, mereka tak serius, doktor ya, kerana mereka hanya fikir kepada harta, kepada ahli keluarga. Tetapi doktor memilih sesuatu yang serius pada umur 15 tahun, dan sudah tentunya 15 tahun fikir pasal Tuhan. Ini tidak famous lah, doktor ya. Tak famous. Tak pasal apa, orang lain kalau boleh ya, kalau sekarang lah umur 15 tahun ni jadi YouTuber kan, kemudian apa OOTD, tu istilah-istilah apa? TikTok. Ya? TikTok kan. Zaman itu mungkinlah buat sesuatu yang boleh mendapatkan satu reputasi yang tinggi di kalangan kawan. Fikir pasal Tuhan, fikir pasal agama, sesuatu yang agak pelik. Jadi apakah surah yang menjadi kegemaran pada doktor sehingga ia menjadi latar kepada perjuangan dalam beragama ini? Silakan. Ya, alhamdulillah. So memang dia kerja-kerja yang saya buat itu memang tak popular lah. Tak popular. Masa itu game pun tak ada, semua tak ada. Kita pun melihat kepada kehidupan itu sendiri. Sebab saya masa itu saya fikir dah. Masa zaman sekolah tu kita nak belajar. Lepas belajar kita nak kerja. Dah kerja kita nak kahwin. Dah kahwin dapat anak. Lepas tu kita jadi tua. Jadi atuk pula kan. Jadi ke mana? Lepas tu mati. Ke mana akhirnya penghidupan ini sebenarnya untuk apa? Kena fikir benda tu. So berbalik kepada soalan tadi, apakah surah kegemaran? Dalam pencarian ketuhanan itu, itulah saya berbincang dengan kawan. Ya, seorang kawan rapat saya masa itu, saya tingkatan 4 sains Tanjung di Sekolah All Saint Kota Kinabalu. Saudara Muhammad Ghazali, Haji Razi. Dia kata sebab saya tengah membuat perbandingan ni. Islam macam ni, yang ni macam ni. So saya melihat bahawa ketika itu banyak persamaan di antara Islam
masa itu perbezaan yang nyata lah di antara Islam dengan agama-agama lain. Sebab dia bagi saya adalah sesuatu yang totally different. Okay? Daripada masyarakat saya sendirilah, masyarakat Cina. Sebab di situ adalah luar biasa bagi seorang Cina menjadi Islam. Kerana di dalam masyarakat itu jarang kita jumpa. Malah saya tak pernah jumpa pun ketika itu. Dan dia bagi tahu saya yang membezakan Islam dengan agama lain ialah surah Al-Ikhlas. Sebab saya memang percaya ke Tuhan. Dan surah ini memberikan segala-galanya jawapan yang very solid tentang konsep ketuhanan dalam Islam itu sendiri. Di mana Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Di situ jawapan dia. Allah itu adalah Esa. Esa Allah macam mana? Allah mestilah menjadi tumpuan, ayat kedua, sekalian makhluk untuk sebarang hajat. Maknanya kita tidak boleh minta selain daripada Allah. Tidak ada lagi benda lain yang boleh kita mohon pertolongan selain daripada Allah. Kan kalau kita dalam kesusahan, tiba-tiba kita mengalami, contohnya kapal terbang lah, tiba-tiba dia bergoyang-goyang. Siapa kita ingat? Sudah tentu kepada yang Maha Berkuasa. Dia Maha Berkuasa Ta'ala Tuhan. Dan dia tidak boleh dalam bentuk apa-apa pun. Kita akan bayangkan dia yang besar. Kan? Kemudian dia tidak beranak dan tidak diberanakkan. Maknanya Tuhan itu tidak ada anak. Dan dia tidak dilahirkan oleh mana-mana. Dan yang keempat ialah dan tidak ada sesiapa pun yang serupakannya. Ini seperti yang saya sebutkan tadi, Tuhan dengan makhluk adalah totally different. Kalau Tuhan sama dengan makhluk, maka dia bukannya Tuhan. Dan disitulah menyebabkan saya very solid, kukuh dengan pegangan kepada Islam, kepada konsep ketuhanan dalam Islam itu sendiri. Baik, terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Taufik untuk menjelaskan salah satu surah yang telah diperkenalkan oleh rakan sebentar tadi adalah surah Al-Ikhlas, Ustaz ya. Surah ini sebelum ini pun kita ada bertemu dengan beberapa orang yang terkesan dengan surah ini kerana walaupun pendek tetapi ianya adalah amat padu untuk menyatakan tentang antara prinsip penting di dalam agama ini. Dan insya-Allah kita berehat sebentar. Selepas ini kita akan menyambung lagi bagaimana dalam surah Al-Fath ini ada pelajaran penting, dan kita ingin juga bersama pengalaman Dr. Taufik untuk terus mencerahkan bagaimana perjuangan beliau selepas berada dalam agama fitrah ini. Kembali semula My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Walau apa pun caranya jua, dapatkan yang original lah sambungan dia ya. Saya takut saya terbatuk nanti. Itu antara Prof ya. Pinjam inilah nasyid daripada Abang Nazri kita di Sabah. Sabah juga. Sabah. Kalau tak salah ada Ranau. Kalau dia tak salah Ranau, dia Subhanallah. Iya. Nasyid yang selalu kita dengar tentang iman mutiara.
yang kita selalu doa pada Allah SWT, moga-moga iman senantiasa mekar di hati sanubari kita. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Alhamdulillah Ustaz ya. Jadi iman ni amat berharga seperti mana yang Profesor Dr. Taufik mencari mencari, dia bukannya tiba-tiba sampai sahaja. Dan malah bagi yang sudah pun lahir dalam agama Islam ini, iman perlu diusahakan Ustaz. Dia bukannya tiba-tiba masuk. Malah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang ke-16, orang-orang yang nak beriman ini disaring, diuji. Ayat 16 kita baca sekali lagi untuk sama-sama kita melihat bagaimana cabaran yang ada pada zaman dahulu, zaman ini juga. Bersama dengan Prof Dr. nanti kita akan melihat sukar senang bersama keluarga dalam mendepani Islam dan juga iman. Ayat 16 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Yang bahagia Prof Dr. Taufik, terusnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beralih ke halaman 513. Kita nak baca, saya nak ajak semua ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton semua, kita sama-sama baca ayat yang ke-16. Mari kita baca sama-sama. Ayat 16 Ustaz Faz. Ya, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-16. Katakanlah kepada orang-orang Badui yang ditinggalkan ataupun yang tertinggal, yang tidak mengikuti dalam perjalanan Nabi daripada Madinah ke Mekah untuk haji, di mana mereka bila mendapati bahawa orang-orang yang beriman tu kembali balik ke Madinah selamat, mereka rasakan selama ini pergi ke Mekah nanti kena balun, kena pukul, kena perang dan habis. Tetapi bila orang Islam bersama Nabi kembali ke Madinah, mereka terkejut, ya, malah mereka minta ampun, ya, dan mereka ingin berubah. Tetapi bila dipanggil untuk satu peperangan yang mudah, ya, istilahnya maghanim yang dinyatakan pada ayat yang ke 15, ya, pada waktu itu mereka kata saya nak join. Pasal apa? Pasal perjalanan ini adalah perjuangan untuk mengambil harta rampasan tanpa perlu berperang bersusah-susah. Jadi Nabi diajarkan, diberi tahu, okey, kamu tak payah ikut yang ini. Maka ada di kalangan mereka yang menyatakan, alah, kamu ni dengki saja pada kami, tak beri kami izin untuk pergi ke sana, padahal sebenarnya mereka nakkan harta tersebut secara mudah. Maka antara saringan yang diberikan dalam ayat 16 ini, katakanlah kepada mereka yang ditinggalkan, satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadid, iaitu kamu akan diajak kepada satu peperangan lain yang kali ini dengan satu kaum Rom yang kuat, dan kamu akan memerangi mereka, membunuh mereka ataupun mereka menyerah kalah. Kali ini bukannya senang-senang, kamu kena berjuang. Adakah kamu akan ikut? Kalau kamu ikut, taat, maka ada ganjaran yang baik. Jika kamu berpaling, maka azab yang amat sengsara. Jadi ini menakutkan kepada mereka yang ada masalah dalam hati. Kembali pada Dr. Taufik, bila kembali dalam agama fitrah, Doktor, ya, sudah tentunya ada saringan, ada perkara senang, ada perkara susah, dan juga bersama dengan keluarga. Kalau Doktor boleh berkongsi pengalaman susah senang akhirnya bersama keluarga, bagaimana
kisahnya. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz Fazrul. Saya suka tadi dengan nasyid tadi sebab seni kata dia sangat menjiwai saya. Contohnya iman itu tidak boleh diwarisi. Ya. Walaupun daripada bapa seorang ulama pun, daripada ibu seorang yang muslimah ke, sebab iman itu mestilah kita cari. Walaupun memang dilahirkan dari Islam, kalau dia tak praktis Islam pun tak ada makna dia. Sebab itulah dia sangat menjiwai saya. Dan tidaklah mudah untuk kita maintain iman itu sendiri. So saya suka juga soalan yang dikatakan bagaimana susah dan senang. Ialah sedangkan iman itu tidak boleh diwarisi, maknanya mesti ada cabaran untuk pertamanya mendapatkan iman itu sendiri. Sebab kita memilih untuk memilih, we choose to choose. Kita memilih untuk memilih Islam itu sendiri. Sudah tentu cabaran itu sangat besar. Sebab kita buat sesuatu yang luar biasa. Sebagaimana saya sebutkan tadi, luar biasa kerana dalam masyarakat Cina tak ramai orang Islam. Kalau kita diri Islam, bagaimanakah penerimaan bukan hanya ibu bapa tetapi dengan masyarakat sekeliling kita juga. Apa pendapat mereka, apa pandangan mereka, nanti kita akan disisihkan. Sebab kita sudah menjadi minoriti. Dalam minoriti, dalam kita ni tak ramai, lepas tu kita minoriti lagilah sikit orangnya. So maknanya di sini cabaran tetap ada. Saya alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan seorang ibu yang cukup memahami saya. Apabila saya menceritakan niat saya untuk kepada Islam, dia kata awak dah besar. Kan saya kata baru umur 15 tahun. Dia kata awak dah besar, awak boleh pilih sendiri untuk cari hidup awak. Begitu saya cukup lega lah. So apabila saya menyatakan hasrat untuk Islam dan dia memberi kuasa kepada saya untuk memilih, dan alhamdulillah dia banyak membantu dari sudut itu. Sehingga kan pada hari yang seminggu sebelum Islam tu, saya kan perlukan pinggan mangkuk semua tu kan. Kita tahu bahawa makanan dia dah berbeza dengan kita. So saya perlukan pinggan mangkuk yang berbeza, kuali, periuk semua yang berbeza. Dia bawa saya pergi beli. Saya mana ada duit masa itu. Kita bersekolah lagi kan. Dia tolong belikan, dia uruskan semua bersama dengan saya lah. Alhamdulillah. Maknanya dia walaupun dia tidak Islam, tetapi oleh kerana dia simpati dengan kita, maka dia bantu kita. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga saya dengan bapa saya bukan bapa kandung lah. Dia bapa tiri saya, tetapi saya tidak menganggap dia tiri. Sebab dia yang membela saya sejak saya umur 2 tahun. Sebab bapa saya sebenarnya meninggal sebelum saya lahir. Bila sebelum lahir, maknanya saya daripada bapa tu saya anak seorang je lah. Tapi bila mak kahwin dengan bapa tiri saya lepas tu dapat adik-adik lah. Tetapi dia juga tidak menganggap saya sebagai anak orang lain. Dan dia tidak begitu, bukan tak kisah, dia tidaklah begitu menentang kemasukan saya dari Islam, tetapi dia juga tidak mau bawa kes itu ke mahkamah sebab masa itu is underage. Tapi saya sudah dapat surat daripada ibu saya untuk masuk Islam. So tak ada masalah lah. Dari situ, itu satu dalam keluarga. Belum lagi adik-beradik yang lain, maknanya saudara mara. Saudara mara mungkin ada juga, pastinya ada. Sebab kita tidak boleh keluar daripada sosial ataupun perhubungan masyarakat bersama mereka juga. Dan ada yang mengatakan bahawa engkau mati ni, engkau tak ada kubur tau. Buat kubur dia tak ada keranda macam tu. Ketanam macam tu je, tak takut ke? Takut juga bila dengar macam tu kan. So dalam masyarakat Cina ada dalam keranda. Dia ada keranda dia lagi mahal dengan kayu yang mahal cantik lagi. Itu beza je ya. Itu sangat berbeza tu. Apabila berlaku persepsi negatif di kalangan masyarakat Cina kepada Islam, dan dia menjadi satu tanggungjawab kepada saya untuk membuat sesuatu yang terbaik supaya kita tidak dihina oleh orang lain. Sebab itulah cabaran itu tak ada di sekolah. Sebab zaman itu masa sekolah lagi. Macam mana saya nak berdepan dengan guru kelas saya, berdepan dengan guru besar semua tu kan. Saya kenalah menjadi seorang yang baik. Supaya Islam itu tidak tercemar kerana saya. Islam itu cantik. Kalau kita yang tidak meletakkan Islam sebaik-baiknya,
orang akan kata Islam ni macam ni. Tengoklah dia masuk Islam macam ni, macam ni, macam ni. Semuanya buruk, tak ada yang elok pun. Sebab itulah tanggungjawab kepada yang memeluk Islam, dia kena memperlihatkan Islam dia suatu agama yang cantik. Sebagaimana asalnya Islam itu memang sudah indah. Masya-Allah. Begitu. Terima kasih ucapkan pada Prof untuk sama-sama berkongsi tentang ada payah, ada senang, dan bersyukur sangat kerana ada seorang ibu yang menyokong, ya. Betul. Itu adalah satu nikmat yang besar apabila doktor memilih untuk kembali ke agama fitrah ini, ditemankan, ya, membeli pinggan mangkuk itu, ya, bukannya pergilah cari sendiri ataupun keluar rumah, sebagai sebahagiannya mengalami pengalaman itu. Jadi ini adalah sebagai satu nikmat yang amat-amat disyukuri, dan sudah tentunya ini menjadi semangat kepada doktor untuk melebarkan lagi, berkongsi rahmat daripada agama ini yang diperoleh, kerana dalam masa yang sama ada orang-orang yang menentang, ya. Kita lihat dalam ayat 26 bagaimana tentang penentangan, kesombongan daripada jahiliyah yang kita cuba fahami selepas ini, dan kita ingin bersama lagi Dr. Taufik. Ayat 26 kita baca bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul yang bahagia, Prof Dr. Taufik. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita baca pula ayat yang ke-26 di halaman 514. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-26 bercerita tentang bagaimanakah situasi di Hudaibiyah apabila orang-orang yang kufur itu pada hati mereka itu ada hamiyatul jahiliyah, iaitu kesombongan, ya, kesombongan jahiliyah, iaitu dia bukannya kesombongan ataupun nak menjaga identiti kerana Tuhan, tetapi kerana diri mereka sendiri. Maka itu menyebabkan mereka menyebabkan orang Islam boleh marah pada waktu itu, doktor, ya. Kalau doktor pun mengikuti perang perjanjian Hudaibiyah ini, nama Rasulullah itu dipadam, diletakkan Muhammad bin Abdullah, ya, pelbagai lagi perkara yang nampak berat sebelah. Tetapi Allah berikan apa kepada orang Islam pada waktu itu? Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulih wa 'alal mu'minin. Allah turunkan sakinah, ketenangan kepada sahabat, kepada Rasulullah, termasuk Umar. Umar dah tak tahan dah, kan? Bukankah kita ni benar, kan? Tetapi kerana ada ketenangan itu pada Rasul, pada orang beriman, di alzamahum ini, lazim ini macam kalau kita dilekatkan dengan apa? Dengan takwa. Tak tercabut dah. Pasal kalau tercabut di takwa, memang terkeluar perkataan-perkataan yang tidak elok daripada orang Islam pada waktu itu. Kerana apa? Kerana mereka sudah berjalan lebih 400 km dan mereka diarah balik begitu sahaja daripada kampung halaman mereka. Maka Allah kata wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, mereka lebih berhak lagi untuk takwa ini, mereka lebih patut mendapat
ganjarannya, wa kanallahu bikulli syai'in alima. Allah amat mengetahui rasa hati mereka yang kecewa, tetapi lebih daripada itu ialah ada sesuatu yang Allah tahu, kemenangan yang tertangguh untuk mereka. Jadi bercakap tentang ada dua kumpulan, ya, bila doktor memilih untuk berada dalam agama fitrah, dalam masa yang sama ada orang yang daripada kumpulan lain yang mungkin ada setuju tak setuju. Doktor sebagai Presiden Persatuan Cina Muslim Malaysia MAKMA, kan, yang cantik-cantik kita tahu ada tak orang yang buat tak cantik, cabaran dalam dakwah yang doktor cuba usahakan ini sebagai perkongsian agar yang lain, tuan-tuan yang berada di rumah juga mendapat inspirasi untuk kita bersama-sama terus tenang menghadapi hamiyatul jahiliyah. Silakan doktor. Okey, alhamdulillah. So di dalam usaha kita menjalankan dakwah Islamiah itu sendirilah. Sebenarnya dakwah itu ada dua. Satu ialah dakwah Islahiyah, satu lagi dakwah Islamiah. Dakwah Islahiyah itu kita membetulkan mereka yang dah Islam dah. Islamiah maknanya kita mengajak orang yang bukan Islam kepada Islam. Di situ cabaran memang sangat besar. Cabaran besar sebab apa? Nabi sendiri pun yang menjalankan fungsinya sebagai Nabi dan Rasul pun diberikan cabaran begitu besar. Bukan bermakna Allah tak sayang dia. Mungkin lagi banyak cabaran, Allah tunjukkan bahawa lagi sayang Allah kepada kita. Tetapi dalam usaha kita menjalankan kerja-kerja sunnah Nabi, saya sebutkan ini sebagai sunnah Nabi yang paling besar. Kerana kita hanya fokus kepada sunnah Nabi, makanan Nabi, pakaian, perkahwinan Nabi, itu selalu orang ikut. Tetapi orang jarang berfikir tentang sunnah Nabi yang paling besar daripada awal lagi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai rasul sehinggalah baginda wafat itu sendiri, tugas paling besar ialah untuk menyampaikan, mengajak manusia kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia untuk sembah Allah. Inilah Tuhan kamu. Kamu jangan lagi sembah tuhan-tuhan selain daripada Allah. Dan apabila dosa paling besar ialah kita mensyirikkan Allah itu sendiri, memeduakan, memperbanyakkan Allah itu sendiri. Dan itulah dia kata ada setengah-setengah manusia ialah dia mungkin mengambil pendekatan yang berbeza dalam menyampaikan Islam, mengajak manusia kepada Islam, tetapi akhirnya dia mestilah berfungsi mengikut tiga prinsip yang utama dalam penyampaian Islam. Itu dia mesti menyampaikan secara hikmah. Dia mesti mengenai hikmah supaya orang tidak lari lepas daripada kita. Orang tidak takut dengan kita. Mungkin hari ini kita nak menyuarakan selantang mungkin. Tetapi ia menimbulkan kontroversi. Dan akhirnya orang tak akan dengar kita cakap dah. Orang akan boikot kita, orang akan tak mau dah. Sekali cukuplah. Yang kedua, kita mesti bercakap baik. Dan kita mestilah menyampaikan dengan cara yang terbaik juga. Kalau berdebat, kalau berlaku perdebatan, maka kita mesti berdebat dengan baik juga. Maknanya ini caranya Allah mengajar kita macam mana kita nak menyampaikan Islam, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah tugas kita memang banyak sebagai seorang manusia, sebagai seorang, kita banyak topi sebenarnya kita kan, sebagai seorang manusia. Kejap kita pakai topi ni, kejap kita pakai topi. Tetapi akhirnya topi yang mesti kita pakai ialah topi sebagai seorang Islam. Masya-Allah. Ya, jadi itu adalah daripada Profesor Dr. Taufik, bahawa banyak topi. Dr. Taufik ini Presiden Persatuan MAKMA, naib Chancellor ya di sebuah Universiti Malaysia Sabah yang ramai ya pelajarnya, tetapi banyak-banyak topi paling tinggi sekali perlu diutamakan adalah topi sebagai hamba yang menyerah pada Allah Subhanahu Wa Taala, Islam, dan kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah sentiasa memimpin kita dan sentiasa membantu pada Profesor Dr. Taufik Yap dalam memimpin UMS, dalam memimpin makma keluarga yang besar, dan juga pastinya untuk orang Sabah juga kerana Dr. asal Sabah ya sekarang ini berada di Sabah. Kita harapkan cahaya ini terus
bergemerlapan dan kita doa di akhir ini bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman wa Ya Rahim, ampunilah dosa kami, Ya Allah. Ampunilah dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau padamkan cahaya iman di dalam hati kami, Ya Allah. Bahkan Ya Allah, Kau terus kurniakan cahaya petunjuk buat kami, memandu kehidupan kami di atas muka bumi ini, Ya Allah. Seterusnya cahaya itu terus dan menerus hingga ke syurga-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Bantu kami, Ya Allah. Tolong kami, Ya Rahman. Kurniakan petunjuk dan hidayah-Mu buat kami, Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah menerima doa kita pada hari ini dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Profesor Dr. Taufik Yap Yun Hin ya yang bersama pada hari ini dalam masa yang pendek doktor ya. Tapi harapnya kita ada ruang lagi pada masa-masa akan datang ya dan harapnya kita dapat nanti Ustaz terbang ke bumi Sabah boleh ya. Boleh insya-Allah. Dan moga-moga rakan-rakan yang berada di Sabah nanti ya terus kita mendoakan semua di kalangan kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.